Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah yang saya hormati, Dr. Rizal binti Siddiq, LIS Mat Siddiq, saya Nur Fazil Zati binti Ahmad Nuri, nombor matrik A165019, ingin membentangkan tugasan 2 iaitu laporan kerja lapangan bagi subjek PPPJ 3633 Sejarah Kesenian Islam. Berdasarkan 3 bahan ini, dapat kita lihat beberapa faktor perkembangan dan juga peringkat perkembangan hiasan reka bentuk geometri Islam antara zaman kerajaan Abbasiyah iaitu tahun 750 sehingga 1258 Masihi dan kerajaan Mamluk iaitu pada tahun 1250 Masihi sehingga 1517 Masihi. Baiklah, mari kita lihat apa itu reka bentuk geometri Islam. Geometri Islam merupakan elemen utama yang digunakan di dalam sesebuah seni bina Islam. Ianya amat penting dalam penghasilan imej dan identiti seni bina Islam yang lebih menarik dan bernilai estetik. Menurut pada tahun 1997, reka bentuk geometri Islam telah bermula sejak kemasukan sains dan teknologi yang signifikan di Timur Tengah, Iran dan juga Asia Tengah pada tahun abad ke-8 dan ke-9 Masihi. Jadual reka bentuk geometri Islam yang berunsurkan asas geometri, motif bintang dan juga motif bunga ros yang berbentuk 6, 8 dan juga 10 sisi. Seterusnya, mari kita pergi ke bahagian faktor perkembangan kesenian Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah dan juga kerajaan Mamluk. Menurut Yahya Abdul Wahid dan Muhammad Rashid MB, pengaruh wilayah dan juga gaya hidup masyarakat ketika pemerintahan sesebuah kerajaan menentukan kepelbagaian reka bentuk geometri Islam. Sebagai contoh, reka bentuk geometri yang digunakan pada abad kerajaan Abbasiyah iaitu abad ke-9 hanya menggunakan asas geometri sahaja seperti heksagon 6 sisi dan juga oktagon 8 sisi. Hal ini demikian kerana gaya hidup dan juga kecanggihan teknologi pada ketika itu adalah agak terhad dan juga sederhana. Manakala apabila tak berpendapat, kesenian Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah merupakan kesenian terbaru kesenian Islam pada seni India Kota Samarra yang menggunakan asas batu-batu merah dan juga pengaruh mozaik Byzantine dan Rom. Ketiga-tiga pengaruh ini digabungkan sekaligus dikembangkan lagi daripada ada akibat tempatan. Seterusnya, Ahmad Wahabi dan Dina Muntasir mengatakan bahawa kesenian Islam atau reka bentuk geometri pada hiasan permukaan luaran Kubah merupakan pengaruh daripada penguasa Karkashin Mamluk yang sering menunjukkan kehebatan dan juga kekayaan seni bina mereka. Selain itu, perkembangan seni reka bentuk geometri yang berunsurkan motif bintang pada zaman kerajaan Mamluk merupakan pengaruh daripada Basbir sendiri iaitu sebelum beliau menjadi sultan serta penambahan idea menarik daripada pakar seni bina dan geometri iaitu Muhandis Hujaj dan Amir Al-Ghurra. Seterusnya, mari kita lihat peringkat perkembangan kesenian Islam khususnya dalam seni reka bentuk geometri Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah dan juga kerajaan Mamluk. Mari. Dalam artikel jurnal karya Yahya Abdul Wahid dan Muhammad Rashid MB telah menyatakan peringkat perkembangan kesenian Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah dan kerajaan Mamluk. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, menurut beliau, Masjid Agung Kairawan yang dibina pada tahun 670 Masihi dan dibina semula pada 836 Masihi telah dihiasi dengan reka bentuk asas geometri berunsurkan motif tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan pada hiasan dalaman masjid. Dapat kita lihat di skrin hiasan dalaman Masjid Agung Kairawan. Manakala pada zaman kerajaan Mamluk,
Masjid Basbas yang dibina pada tahun 1267 Masihi merupakan masjid terawal yang menggunakan reka bentuk geometri sebagai hiasan di tingkap. Ianya telah menggunakan ukiran reka bentuk geometri 6, 8 dan 12 sisi. Kemudian, Masjid Sultan Al-Nasir Muhammad yang dibina pada tahun 1318 sehingga 1334 Masihi telah menggunakan reka bentuk geometri 10 sisi sebagai hiasan pada mihrab. Nampak kita lihat hiasan pada atas mihrab Masjid Sultan Al-Nasir Muhammad. Seterusnya, masih dalam artikel jurnal yang sama, pada zaman kerajaan Abbasiyah, Masjid Ibn Tulun yang dibina pada tahun 876 sehingga 879 Masihi merupakan masjid terawal yang menggunakan reka bentuk geometri pada kesenian Islam. Ia telah menggunakan ukiran reka bentuk geometri 6 dan 8 sisi. Dapat kita lihat hiasan pada Masjid Ibn Tulun yang menggunakan ukiran 6 dan 8 sisi. Kemudian pada zaman kerajaan Mamluk, Masjid Sultan Qaitih yang dibina pada tahun 1472 sehingga 1475 Masihi merupakan masjid terawal dibina di Kahirah yang menggunakan reka bentuk ukiran geometri pada kubah. Ini telah menggabungkan reka bentuk geometri 9, 10 dan 16 sisi sebagai hiasan pada kubah serta 10 dan 16 sisi hiasan pada mimbar. Dapat kita lihat di sini hiasan pada kubah Masjid Sultan Qaitih. Kemudian dalam artikel yang sama, Yahya Abdul Wahid dan Muhammad Rashid MB berpendapat dalam Abbasid Palace di Baghdad iaitu pada zaman kerajaan Abbasiyah telah menggunakan batu bata merah dan terakota sebagai asas pembinaan seni bina Islam tersebut. Ia telah dihiasi dengan reka bentuk mukarnas dan geometri. Istana tersebut merupakan istana terawal yang menggunakan reka bentuk berunsurkan motif kelopak bunga ros dan bintang 8 dan 12 sisi. Kita lihat di sini merupakan reka bentuk geometri bunga ros dan bintang 8 dan 12 sisi yang dihiasi pada Abbasid Place, Baghdad. Kemudian pada zaman Mamluk, kompleks Sultan Hasan dibina pada tahun 1356 sehingga 1361 Masihi mempunyai hiasan yang berunsurkan motif bunga dengan menggunakan reka bentuk geometri 8, 6, 10 dan 12 sisi pada pintu masuk kompleks. Ia merupakan seni bina terawal yang menggunakan reka bentuk geometri 16 sisi iaitu pada mimbar kayu kompleks. Gambar menunjukkan mimbar kayu kompleks Sultan Hasan. Seterusnya kita pergi kepada bahan yang kedua iaitu tesis hasil karya Pamila Mahmud Azab yang telah menyatakan peringkat perkembangan kesenian Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah sahaja. Pada zaman tersebut, Masjid Haji Piada di Balkh terkenal dengan seni bina yang menggunakan batu bata merah dan disaluti simen stuko serta dihiasi ukiran reka bentuk geometri dan motif tumbuh-tumbuhan. Gambar telah menunjukkan antara seni bina Islam yang telah disaluti dengan simen stuko. Masjid ini telah menggunakan gabungan reka bentuk geometri segi 4, segi 3 dan bulat serta motif bintang dan tumbuh-tumbuhan yang bersilang. Baiklah, kita pergi ke bahan ketiga iaitu artikel jurnal hasil karya Ahmad Wahabi dan Tina Muntasir. Dalam artikel ini, penulis telah menyatakan terdapat beberapa seni bina Islam yang telah dibina pada zaman kerajaan Mamluk. Sebagai contoh, makam Sultan Basbeh dan Amir Kadimek. Ia merupakan makam terawal yang menggunakan gabungan dan pengulangan reka bentuk ukiran geometri yang berunsurkan motif bintang pada kubah makam tersebut. Dapat kita lihat di sini, di sebelah kiri gambar merupakan makam Sultan Basbeh dan sebelah kiri merupakan makam Amir Kadimek yang menggunakan reka bentuk geometri pada kubah makam tersebut. Baiklah, masih dalam artikel jurnal yang sama, Ahmad Wahabi dan Dina Muntasir menyatakan bahawa sebelum arkitek dan ahli geometri membina sesebuah seni bina Islam, mereka telah membentuk grid sebelum membuat reka bentuk geometri agar kelihatan kemas dan teratur. Di skrin dapat kita lihat grid pada kubah makam Sultan Basbeh dan Amir Kadimek. Hiasan pada permukaan luaran kubah Sultan Basbeh menggunakan konsep gabungan dan pengulangan reka bentuk geometri 6, 7 dan 8 sisi.
manakala luaran kubah makam Ganibet telah menggunakan konsep gabungan dan pengulangan reka bentuk geometri 6, 10 dan 12 sisi. Ya, itulah gambaran yang lebih jelas mengenai konsep pengulangan dan gabungan reka bentuk geometri motif bintang pada kubah makam Sultan Basbeh dan Amir Ganibet. Menurut Yahya Abdullahi dan Muhammad Rashid MB, mereka menunjukkan jadual reka bentuk geometri Islam pada zaman kerajaan Umayyah sehingga kerajaan Mughal. Berikut merupakan gambaran lebih jelas tentang jadual garis masa peringkat perkembangan kesenian Islam dalam hiasan reka bentuk geometri. Dapat kita lihat di sini geometri Islam yang berasal daripada asas geometri sehingga berkembang membentuk gabungan dan pengulangan geometri. Kemudian saya zoom in lagi. Dapat kita lihat di sini perkembangan reka bentuk geometri Islam daripada pengenalan atau asas geometri kepada tahap pertama iaitu konsep pengulangan geometri yang bermula pada zaman kerajaan Abbasiyah iaitu pada Seni Bina Masjid Ibn Tulun yang dibina pada tahun 897 Masihi. Saya zoom in ke bawah pula. Dapat kita lihat di sini perkembangan reka bentuk geometri Islam pada tahap kedua iaitu konsep pengulangan dan gabungan geometri yang bermula pada zaman Saljuk. Sementara itu, pada zaman Mamluk merupakan konsep pengulangan dan gabungan hiasan berunsurkan motif bunga ros pada seni bina The Abbasid Place di Baghdad yang dibina pada tahun 1230 Masihi. Kesimpulannya, berdasarkan 3 bahan artikel ini, dapat kita lihat beberapa persamaan dan juga perbezaan dalam peringkat perkembangan kesenian reka bentuk geometri Islam antara zaman kerajaan Abbasiyah dan juga kerajaan Mamluk. Antara persamaan yang ditunjukkan adalah kedua-dua zaman kerajaan Abbasiyah dan Mamluk ini telah menggunakan seni reka bentuk geometri Islam pada seni bina Islam seperti masjid, istana, makam, madrasah dan lain-lain. Mereka telah menggunakan seni reka bentuk geometri Islam ini untuk menghiasi tiang, dinding, mihrab, mimbar, kubah dan tingkap dengan menggunakan ukiran seperti batu, kayu, simen stuko, tergota, mozaik dan juga marmer. Selain itu, kedua-dua zaman ini turut mengenakan reka bentuk geometri Islam dengan menggunakan asas geometri seperti monogon 1 sisi, segitiga, segi 4, pentagon 5 sisi, heksagon 6 sisi, heptagon 7 sisi, oktagon 8 sisi, dekagon 10 sisi dan juga dodekagon 12 sisi. Kemudian, antara perbezaan yang terdapat pada kedua-dua zaman ini adalah pertama, zaman kerajaan Abbasiyah terkenal dengan kesenian Islam yang menggunakan asas batu-bata merah, namun tidak bagi kerajaan Mamluk. Kedua, pada abad ke-9 iaitu kerajaan Abbasiyah, reka bentuk geometri Islam yang berunsurkan motif bunga-bungaan dan juga tumbuh-tumbuhan mula digunakan dengan meluas. Manakala pada zaman Mamluk, motif ini masih digunakan lagi dan dikembangkan lagi dengan reka bentuk geometri yang berasaskan 16 sisi. Sebagai contoh, berikut merupakan seni reka bentuk geometri 16 sisi pada seni bina kompleks Sultan Hassan. Ketiga, konsep pengulangan asas geometri yang menghiasi seni bina Islam telah mula digunakan pada zaman Abbasiyah, manakala pada zaman Mamluk konsep ini masih digunakan lagi dan dikembangkan lagi dengan konsep gabungan asas geometri. Dapat kita lihat kat sini sebagai contoh reka bentuk geometri yang menggunakan konsep gabungan dan pengulangan asas geometri pada luaran kubah makam Basbeh dan juga Amir Ganibet. Akhirul kalam, seni reka bentuk geometri yang menghiasi seni bina Islam telah menggambarkan imej dan identiti Islam yang bersifat menarik dan bernilai estetik. Maka, geometri ini amat penting dan juga tunjang kepada prinsip kesenian Islam. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.